pandangan daripada Ceras dan hari itu juga Bagan ada jumpa saya mengenai perkara yang sama dan beberapa yang berhormat. Tapi sukalah saya nak menjelaskan di sini. Saya merasakan adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan apabila ternyata rakyat dan masyarakat menzahirkan kebimbangan akibat daripada pelbagai peristiwa yang kita semua sedia maklum. Dan untuk melakukan itu, bukanlah kita buat secara sembrono, melainkan kita telah melalui satu proses runding dengan banyak sekali stakeholders yang mana saya tidak mencampurinya, saya menyerahkan kepada satu jawatan kuasa di pihak Bandaraya telah membuat engagement dan juga telah membuat kajian tentang amalan dilakukan di negara-negara lain. Secara umumnya ialah kerana apa yang dikaitkan di bawah lembaga pelesenan ini ada yang punca kuasanya daripada Akta Lembaga Excise yang terletak di bawah Jabatan Kastam yang dilaksanakan, diperturunkan kuasa kepada Bandaraya dengan garis-garis panduan yang tertentu. Tapi yang pastinya, Yang Berhormat, hatta di negara-negara Eropah sekalipun, kawalan terhadap minuman keras ini adalah ketat. Dan nampak tendensi kadang-kadang di negara kita terlalu longgar, terlebih longgar, sehingga kan di kedai runcit pun boleh membeli minuman keras. Saya fikir tidak perlu. Kalau dikatakan menghalang hak rakyat ataupun menghalang hak orang bukan Islam dan sebagainya, ini sama sekali bukan isu agama. Ini adalah isu kebertanggungjawaban pihak berkuasa tempatan untuk mengawal selia. Kita tidak menyentuh sama sekali soal nak minum, boleh minum dan sebagainya. Kita cuma mengawal proses menjual di mana kita merasakan adalah tidak wajar bagi tempat-tempat yang kawalannya sukar, tempatnya terlalu banyak. Kalau sampai kedai runcit pun boleh beli, sedangkan di Europe sendiri pun tidak mengamalkan begitu. Saya harap Yang Berhormat semua dapat menerima dengan baik. Kita cuba dulu dengan cara ini bermula pada Oktober. Sebab itu saya bersetuju untuk memberikan tempoh 1 tahun untuk membuat adjustment. Misalnya kedai Yang Berhormat Bagan beri pandangan pada saya terima dengan baik. Kedai ubat Cina misalnya, Chinese Traditional Medicine. Kita kata boleh teruskan kalau nak jual di kedai ubat Cina. Tapi kalau liquor yang tak ada kena-mengena dengan perubatan tu kenalah jual di tempat yang tertentu. Tapi kalau liquor yang digunakan dalam membuat perisi perubatan, mereka masih boleh memohon dan mereka masih boleh diberikan lesen menjual liquor tertentu bagi tujuan kegunaan perawatan perubatan. Tapi kedai ubat Cina nak disamakan menjadi kedai menjual arak, tidak bolehlah. Jadi saya harap dengan adanya garis panduan yang baru, kita dapat mengawal keadaan menjadi lebih teratur.